Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI komited membantu peladang, penternak dan nelayan agar lebih berdaya saing dan mampu menembusi pasaran antarabangsa. Ia sekaligus menjadikan sektor pertanian penyumbang utama keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Parlimen Dr. Jeffrey Kittingan berkata, jabatan dan agensi di bawah kementeriannya sentiasa bersedia hikmat nasihat dan bantuan untuk mengembangkan perusahaan golongan sasar. Ini termasuklah melaksana revolusi ekonomi pertanian luar bandar raya bagi meningkatkan pengeluaran hasil, pendapatan dan sosioekonomi masyarakat. Beliau yakin melalui raya, pengeluaran hasil pertanian bagi mencapai keterjaminan makanan dapat dilonjakkan. Ini sekarang orang muda pun sudah menyertai industri pertanian dan kini mendapat anugerah kerana berjaya. Jadi kalau mereka boleh berjaya, sudah tentunya belia-belia yang lain mampu juga untuk menyertai program-program pertanian, penternakan dan peladangan ini dengan sukses. Dengan sendirinya mereka akan terkeluar daripada kategori miskin atau miskin tagar. Datuk Jeffrey berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan mini Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri 2025 di Tambunan. HPPNS diadakan bertujuan membolehkan pengunjung memahami kepentingan sektor pertanian. Industri kokos di Tawau kini menunjukkan perkembangan progresif apabila harga komoditi itu melonjak sehingga RM30,000 per tan berbanding hanya RM7,000 2 dekad lalu. Kawasan kokos di Malaysia kini dianggarkan melebihi 15,000 dan 6,000 hektar daripadanya tertumpu di Sabah. Ketua Pengarah LKM, Datuk Dr. Ramli Kasin yakin Tawau mampu menjadi pengeluar kokos terbesar semula selepas didorong oleh pengalaman, inovasi dan sokongan pihak kerajaan. Katanya ramai pekebun kecil kokos berpengalaman kini kembali mengusahakan tanaman kokos serta memanfaatkan tanah subur dan pengalaman lebih 20 tahun dalam industri. Usaha tersebut turut disokong oleh penyelidikan intensif di pusat-pusat R&D termasuk di Tawau dan Madai yang menghasilkan lebih 50 klon kokos berkualiti tinggi. Ya, memang banyak yang sebenarnya telah kita buat kajian untuk bagaimana kita mau meningkatkan pengeluaran kokos tersebutlah. Salah satu yang sangat signifikan yang saya nampak yang kita boleh adaptasikan adalah penggunaan IoT, Internet of Things, penggunaan internet ataupun penggunaan aplikasi. Dia berkata demikian selepas menghadiri program perhimpunan bulanan dan sambutan Majlis Hari Raya Aidilfitri peringkat Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Kokos PPK Tawau dan Madai di LKM Tawau. Usaha membudayakan keusahawanan di peringkat sekolah langkah penting bagi melahirkan generasi muda yang dinamik dan berdikari. Ia dilaksana menerusi program Tunas Niaga ProTune yang dijalankan sejak 1996 bagi melatih pelajar mengurus produk dan perkhidmatan secara nyata sekaligus meningkatkan kreativiti dan inovasi. Program anjuran Setcoves dan Jabatan Pendidikan Negeri ini juga memberikan pendedahan awal kepada pelajar sekolah menengah tentang dunia perniagaan secara praktikal. Peringkat Kementerian MID, insyaAllah kita sentiasa sokong, kita support program-program yang boleh membentuk jati diri dan khasiat pelajar ini. Datuk Muhammad Suryadi ditemui media selepas merasmikan penutupan konvensyen ProTune Peringkat Negeri Sabah 2024 di Ibu Negeri. Sementara itu, pengerusi Setcoves Holding Sendirian Berhad, Datuk Rubin Guriba berkata, program ini menjadikan keusahawanan sebagai pilihan kerjaya yang mampu menjana pendapatan dan peluang pekerjaan. Harapan kita supaya lebih ramai pengatua dan guru-guru pembimbing yang giat untuk membimbing anak-anak ini supaya pembelajaran usahawan ini akan memberi manfaat kepada setiap pelajar di masa akan datang.
Beberapa projek pembangunan infrastruktur telah dilaksana di Dun Tandek, Kota Marudu bagi meningkatkan sosioekonomi penduduk sekitar. Antaranya pembinaan Jalan Tandek ke Magandai dengan kos keseluruhan RM290 juta yang mampu membantu meningkatkan aksesibiliti penduduk. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Hendrus Andin berkata, turut dilaksana naik taraf beberapa jalan daif kepada konkret. Kita juga sedang berusaha keras untuk meningkatkan, menaik tarafkan sistem jalan raya terutama sekali, yang mana ini adalah satu kemudahan yang sangat penting untuk mereka. Selain daripada digunakan sehari-hari, dapat juga digunakan untuk mengeluarkan hasil-hasil pertanian yang mereka telah usahakan selama ini. Datuk Hendrus ditemui RTM dalam program Golf Amal Persatuan Veteran Angkatan Tentera Tidak Berpensyen Malaysia PBA-TTBM Negeri Sabah di Kudat. Turut disampaikan sumbangan RM2,000 kepada PBA-TTBM Sabah. Harapan saya di masa-masa akan datang ramai lagi orang yang di luar sana tu untuk membantu veteran ini, terutama PBA-TTBM Negeri Sabah dan seluruh Malaysia lah, untuk mereka membuat pentadbiran yang untuk kebaikan kita punya ahli itu sendiri. Setakat ini lebih RM10,000 berjaya dikumpul dalam penganjuran program Golf Amal ini. Majlis Perbandaran Sandakan MPS menetapkan visi untuk terus memastikan bandar Sandakan bersih, selamat, ceria dan membangun. Ia termasuk memudah cara perkhidmatan kepada masyarakat setempat, khususnya golongan usahawan. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiji berkata bagi mencapai matlamat itu, pihaknya akan terus menjalin kerjasama dengan MPS untuk membangun daerah Sandakan. Ia merangkumi aspek ekonomi, infrastruktur, keindahan lanskap dan kebersihan. Saya nampak ada kemajuan dan juga saya nampak ada dia punya momentum yang lebih bagus, dan misi dan visi kami adalah lebih more obvious now, di mana kami ingin membangunkan bandar di Sandakan. Ini merupakan usaha kerjasama antara PBT dengan wakil rakyat dan kerajaan untuk memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur untuk melabur ke Sandakan lagi. Beliau ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Hari Raya MPS di Sandakan. Dengan kerjasama antara Yang Berhormat, pemimpin masyarakat, ketua-ketua jabatan persekutuan negeri dan bersama-sama dengan MPS sebagai peneraju kepada penjelarasan pembangunan di Sandakan ini, saya percaya kita akan boleh pergi lebih jauh. Skim insurans berkelompok yang diperkenal kerajaan negeri memberi kelegaan kepada rakyat negeri ini. Ia menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan rakyat, terutama golongan susah. Reaksi daripada rakyat rata-ratanya sangat gembira dan mereka rasa mereka dipandang oleh kerajaan negeri. Beliau ditemui RTM di Kudat. 10 April lalu, Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mengumumkan inisiatif skim insurans berkelompok untuk kemahalangan secara percuma yang diluluskan Kabinet Negeri. Kira-kira 3.5 juta penduduk Sabah berusia antara 1 bulan hingga 80 tahun secara automatik akan memperoleh insurans perlindungan diri bernilai sehingga RM10,000 berserta faedah khairat kematian RM500. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan komited meningkatkan pencapaian akademik pelajar sekaligus menjadi PPD terbaik. Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Datuk Ruslin Datuk Siabuk berkata pihaknya akan merangka pelbagai inisiatif bagi meraihkan setiap pelajar agar mendapat keputusan terbaik. Beliau turut mengarahkan pengetua dan guru besar untuk mendapatkan analisis setiap pelajar sebagai usaha untuk merangka program melonjakkan keputusan pelajar. Kita minta kepada semua PGP supaya membuat satu analisis yang terkini. Sebab daripada analisis itu kita buat head count, barulah kita dapat mencapai ataupun mencari satu intervensi. Bagaimanakah kita membantu anak-anak kita ini? Dia berkata demikian dalam program Perhimpunan Bulanan PPD Sandakan di SMK Merpati Sandakan.
Datuk Roslin turut maklumkan keputusan Sijil Pelajar Malaysia SPM di daerah Sandakan menunjukkan peningkatan dan pihaknya akan terus berusaha memberi pendidikan terbaik, membantu pelajar mencapai kejayaan. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.